Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النحل. أو كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang saya kasihi para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, para pemimpin, guru-guru seandainya ada. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik, diberikan kekuatan, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan serba sedikit daripada nikmat-nikmatnya yang banyak untuk kita sama-sama merasai, menjamah dalam majlis ilmu. Baik, jadi insya-Allah kita ambil keberkatan membacakan daripada surah Ummul Kitab Al-Fatihah ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدورنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوي به جناحنا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشفعنا بشفاعة القرآن والحمد لله رب العالمين.
InsyaAllah kita semak sedikit pada halaman Al-Quran, halaman 1. Kita tengok sekejap bagi surah Al-Fatihah. Dan juga saya nak kongsikan sedikit tentang awal pada surah Al-Baqarah. Berkaitan dengan beberapa topik yang menyentuh kepada apa yang selalu kita bacakan, yang kita doa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu rukun dalam salat. Dalam surah Al-Fatihah, kalau kita tengok, banyak kali kita memperbaiki ataupun kita tahsin dalam bacaan surah Al-Fatihah. Kenapa disebut surah Al-Fatihah? Sebut kerana surah Al-Fatihah ini dijadikan sebagai ibu, ummul, ataupun sebagai induk yang dibaca sebelum dimulakan bacaan Al-Quran atau dalam rukun, hatta dalam rukun salat. Jadi kita perlu memperbaiki ciri-ciri kategori lontaran suara kita, sebutan makhraj, sifat. Kalau kita sebut sifat ini nampak kepada qalqalah, yang kita nampak bacaan nipis, bacaan tebal. Tapi kalau kita perincikan lagi, dalam surah Al-Fatihah, walaupun kita baca, belum tentu lagi sampai itu apa? Masuk ke dalam hati. Jadi apa yang kita bacakan selalu tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan mula membaca Bismillah. B itu adalah huruf. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, dia ada bab satu-satu tu, makna. Tapi secara umumnya kita mula dengan nama Allah. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Juga sifat Allah. Apa dia Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Kalau dikategorikan manusia ni semua Allah kasih. Kemudian Ar-Rahim, Allah pilih di antara ramai-ramai manusia ni, the chosen, maknanya yang betul-betul beriman, yang istiqamah, yang taqwanya kepada Allah. Dia sentiasa menjaga apa yang disebut perintah Allah dilakukan dan jauhi larangan Allah. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab tu kita baca dalam tajwid itu, cara menyebut huruf ha, kategori pada sebutan ha itu kita keraskan, tapi jangan geser, keraskan. Rahman, Rahim. Kalau kita sebut Rahim, Rahman, boleh tersilap tuan-tuan. Jadi huruf ha, itu akan mengubah pada makna yang sebalik pada kita baca. Sepatutnya pengasih, Ar-Rahman. Tapi kalau Rahman, maknanya berubah. Jadi kita kena jaga-jaga. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu menyatakan satu kata nama, ataupun kita sebut secara khususnya hamdu itu puji-pujian. Satu bentuk puji-pujian hanyalah untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Lillahi, jangan baca lillahi. Yang ha jadi ha, yang ha jadi ha. Itu akan merubah pada struktur makna. Jadi segala puji hanyalah yang layak itu bagi Allah Rabbil Alamin. Dialah Tuhan yang mentadbir, mencipta, yang memiliki yang segala-galanya. Yang sebab Allah SWT ada, alam ini ada. Yang dia tadbir, yang dia uruskan dan sebagainya, yang dia izin dan sebagainya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala. Diulang semua, diulang.
ini harapan bagi kita selalu memuji Allah. Kita puji bermakna kita ni akan ditingkatkan pada satu darjat. Ditingkatkan satu darjat, ditingkatkan lagi, diangkat. Kemudian kita mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maliki Yaumiddin. Kalau tuan-tuan baca Maliki Yaumiddin, cuba 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Kenapa kita kena baca Maliki? Kita tak baca Maliki ataupun Malaka. Kalau Malaka makna jadi lain. Maliki. Apa? Kalau dalam bahasa Arab ma tu menunjukkan apa. Tapi dalam kalimah Maliki dia merujuk kepada pemilik. Kalau kita baca pendek tuan-tuan, Maliki, itu bacaan qiraat lain. Itu merujuk kepada yang menguasai. Dia maknanya tak lari jauh lah tuan-tuan. Kembali juga kepada pemilik. Maliki Yaumiddin. Di situ ada madlin, Yaumiddin. Tapi taklah panjang sangat ni. Maliki Yaumiddin. Jangan terlebih panjang ataupun langsung tak ada. Contoh tak ada Maliki Yaumiddin. Dia kena dua harakat lin. Apa dia? Mad. Kita panggil harukat ataupun mad, bacaan panjang bagi lin, sifat lembut pada yaumi. Baik, kalau tuan-tuan bacakan pada yaumiddin, kena lepirkan mulutnya di, maknanya jangan ditekan sangatlah. Tetapi ia merujuk kepada menipiskan bacaan kasrah itu. Kasrah memang dia menipiskan, sifatnya nipis. Kemudian ini satu lagi, bila kita baca di man adl sukun. Man adl sukun ni seringkali kita baca ada dia punya eko. Apa eko? Kalau PA system tak apa, tapi kalau mulut kita bila baca, eko tu dia akan membawa-bawa kepada kesan yang contohnya tak dengung, dia jadi dengung. Contohnya Maliki Yaumiddin. Ni kadang-kadang kita tak perasan, kita terbuat. Atau mungkin ahli kalangan keluarga kita yang mungkin belajarnya sekadar belajar dan dia dapat buat sudah. Dia sampai situ je. Tapi dia tak sedar, dia teramal apa yang sepatutnya tidak diamalkan. Dalam contohnya hukum tajwid. Kita kena sharp pada din. Maknanya janganlah terlalu rigid. Rigid tu din. Sampai tak bunyi nun. Bunyi nun tapi jangan ada dengungnya. Din. Cukup. Sama juga tadi alamin. Panjangnya berapa tuan-tuan? Kita panggil dekat ujung ni, di tengah-tengah tu ada ya. Kalau waw, contohnya ya'lamun. Kalau alif, ilman. Contoh. Jadi kalau huruf-huruf yang di tengah itu kita panggil bacaan panjang, iaitu mad arid. Arid lis sukun. Sebab tu kita sebut sukun di ujung tu tempat waqaf. Sama juga kalau kita berhenti di tengah, dia akan jadi hukum mad arid lis sukun. Baik, bacaan pada iyyaka. Ini pun kerap kali diselindungi oleh bacaan bila ramai-ramai ni. Dia tak sedar kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba tuan-tuan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara bangsa ataupun kategori pada dalam di masyarakat umum Malaysia ni, kita ni lah. Biasa kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia bukan tebalkan lah, tetapi cara membentuk makhraj pada makhraj apa tuan-tuan? Itu kita panggil al-jawf. Al-jawf ini rongga di mana alif, waw, ya. Bacaan panjang itu pun ada makhrajnya, ada tempat keluarnya, iaitu di al-jawf. Jadi kita baca iya, kita kena baca dengan fathah.
Iftah. Iyyaka. Bukan nak kata suruh senyum lah. Tapi bacaan kita tu dibuka pada kadar yang mengikut fasahnya. Apa yang diturunkan Al-Quran itu kepada orang Arab pun kadang-kadang ni tuan-tuan, dia pun kadang-kadang tak ikut dia punya lahjah. Istilahnya dia ikut bahasa pasar dia. Jadi dia pun ada kesalahan dia. Dari bangsa kita ataupun sudut kita punya bacaan, kelemahan kita selalu tutup mulut. Iyyaka na'budu. Mungkin kita nak kuatkan suara, tapi kuatkan suara bukan dengan cara tutup mulut. Kuatkan suara dia di sini, di bahagian qarar. Baik, jadi bacaan iya kita buka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Cuba 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan cantik bacaan. Apabila kita ikut pada makhraj, kita kena selalu perbaikilah. Bukan kata ini buat, ini dah betul, lain kali dah tak payah baiki. Dia kena sentiasa diperbaiki. Kemudian huruf ain itu, kena ingat makhraj itu dia tidak ada sangkut ataupun kita terlalu kuat pada na'budu. Na'budu ditekan sangat. Ain ni sifatnya dia tak bergeser dan dia tidaklah terlalu keras. Dia lembut. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada nasta'in. Macam nak terkeluar kan. Jadi bacaan ain dia sifat dia tersangkut. Tetapi dia tidaklah melekat. Dia sangkut sikit baru dia keluar. Itu istilah pendapat bagi cara penerangan saya lah. Tetapi akan bacaannya itu tidak berlaku berhenti sebarang perhentian atau ditekan dengan kuat. Contoh tekan na'budu, ataupun dia baca na'budu, dia nak lembutkan, dia jadi ada qalqalah. Na'bu, itu pun bukan bagi sifat ain. Ain dia clear. Na'budu, sikit ni. Nasta'in. Apa maknanya tuan-tuan? Iyyaka, hanya kita yang kita sebut iya, hanya kepada engkau, hanya kepadamu. Ka itu dhamir bagi kita sebut hanya kepada mu, wahai Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon, ataupun tempat untuk kami memohon pertolongan tu hanya kepada Allah, kepadamu wahai Allah. Kemudian kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ini pun kena jaga-jaga tuan-tuan. Ihdina, bacaan itu pada hamzah. Mana hamzah ustaz? Tak ada hamzah. Itu namanya bacaan hamzah wasal. Kita boleh sebut juga alif dengan tanda kepala sad, iaitu alif wasal, atau popularnya lebih dipanggil, masyhurnya hamzah wasal. Dibaris dengan kasrah, ihdinas. Baik, bacaan ihdinas ni satu Tuan-tuan kita sebut 1, 2, 3. Yang bawah dia tak perlu tekan. Kalau tekan dia jadi lain. Dia jadi dia jadi nipis pula. Dia dengan santai, dengan relax. Tetapi tidak secara bersahaja. Kita jaga pada makhraj had. Ihdinas. Orang kata penuhkan udara. Penuhlah, dua-dua keluar dari mulut, dari hidung. Tapi dia lebih keluar dari rongga khayshum. Kalau diukur dua-dua tu, udara yang keluar lebih kepada hidung kita, rongga khayshum. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan selalu kita baca pada ihdinas nas. Bacaan nas ini kerap kali kita dengar. Nas, bacaan pada nun mesti jelas, izhar. Kemudian fathah kita buka. Ihdina.
Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Ihdina. Kita sebut dulu ihdina. Ihdina. Bila kita dah jelas dengan bunyinya tu, kita dah hayati, amati, masuk kepada sad, dia tak bertukar jadi tebal, dia masih lagi nipis. Ihdinas sirat. Dia masuk itu baru dia langgar sad, baru dia jadi sad yang tebal. Maknanya sad itulah sifatnya isti'la. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya kat sini yang tebal pada sad. Kemudian ra. Sira. Kemudian ta. Dengan akhir sekali qaf. Mustaqim. Cuba tuan-tuan, mustaqim. Apa dia mustaqim? Orang kata jalan lurus, betul. Ihdina, tunjukkanlah kami, ya Allah, tunjukkanlah kami, bagi kami ini as-sirata, satu lorong, satu panduan, satu jalan. Yang mana kalau kita boleh kategorikan jalan itu, biasa kat dunia tuan-tuan, jalan tak lurus selama-lamanya kan. Dia ada bingkang-bingkung. Itu yang kita minta dengan Allah, jalan yang lurus. Lurus di sini bukan makna lurus, tetapi sifatnya itu benar. Tidaklah membawa kepada terpesong kepada jalan yang bukan tujuan untuk kita sampai kepada redha Allah. Yang tu kita sebut mustaqim. Ataupun jalan yang dipandu kepada hidayah, dan juga dengan diredai Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam tuan-tuan maknanya. Kita minta dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku ini, ataupun tunjukkanlah kami ini. Na tu merujuk pada kami. Kita ramai-ramai baca. Tu sebab kalau solat seorang tu tak berpengam, sebab kita baca ihdina. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Maknanya sifatnya itu benar. Apa itu jalan yang benar, jalan yang lurus? Jalan yang disebut dalam ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim. Tuan-tuan kita bacakan 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini pun ada mad dia pada sirat, 2 harakat. Talladzi. Talladzi. Tal tu tak boleh lama-lama. Talladzi. Dia jelas pada masuknya tu idgham secara masuk secara tidak dengung. Zina. Dekat situ. Alladzina. Ingat kalimah alladzi mesti huruf dzal. Kemudian an'amta alaihim. An'amta, iaitu orang-orang, iaitu yang disebut mereka yang di atas kurniaan Allah SWT mendapat nikmat. Nikmat ni yang kita pada awal kuliah ke kan, ustaz ataupun ulama menyebutkan, di awal bicaranya adalah mensyukuri nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Umur kita, anak-anak, isteri, harta. Harta tak ada, kebahagiaan, ketenangan, ujian pun nikmat. Tak pandai untuk kita membacakan Quran dengan berlagu, pun satu bentuk nikmat. Nikmat yang di mana menguji untuk kita mempelajari apa yang kita tak mahir. Baik, an'amta, iaitu jalan orang-orang yang sirata, jalan alladzina, orang-orang yang, kalau kita tengok terjemahan, mereka yang, orang-orang yang di mana mendapat nikmat. An'amta, tadi situ merujuk kepada Allah, yang mana nikmat itu diberi kepada alaihim, mereka, orang-orang. Kalau bahasa Melayu kan senang tuan-tuan, jalan mereka. Ini jalan
Orang-orang yang merekanya dekat hujung. Alaihim, merekanya dekat him. Jadi bahasa Arab tu begitu tuan-tuan. Dia susunannya itu sangatlah seni, sangatlah istimewa. An'amta alaihim. Kita minta Allah SWT tunjukkan jalan-jalan yang benar sebagaimana orang yang telah mendapat nikmat. Apa makna tuan-tuan? Orang ini adalah orang yang dia sentiasa bersyukur. Kerana bersyukur adalah salah satu tanda orang yang beriman. Maka apabila Allah SWT sebutkan la in syakartum la azidannakum, ini bukan saya sebutlah. Dalam Imam Ibn Kathir disebutkan, sahabat-sahabat menceritakan Rasulullah SAW menasihatkan, memberikan panduan, menyampaikan wahyu, menyampaikan keterangan, hadis dan sebagainya yang kita sebut sebagai sunnah, iaitu syukurlah apa yang kita ada, dan kena ditambahi, bukan syukur tu ya wes, ya dah kan. Itu bukan syukur, itu namanya menyerah. Maknanya kena tambah lagi. Apa tambah? Tambahkan kualiti. Maknanya kalau kita buat, kita rasa sungguh-sungguh itu ada. Bila kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, cukup tak? Tak cukup lagi. Tak cukupnya apa? Tak cukup faham. Kena belajar dan membaca serta menuntut kepada memahami apa yang nak disampaikan dalam apa yang kita selalu bacalah. Al-Quran itu apa kandungannya? Ghairil maghdubi alaihim. Tuan-tuan, kalau kita baca ghairi, selain, dia kalau kalimah la bukan, kalau kalimah lan tidak akan pernah jadi. Tidaklah ataupun bukan. Kalau lan tidak akan pernah. Kalau ghairi, dia ke yang berlawanan, yang tidak sama, selain, iaitu bukan, ia melainkanlah. Al-maghdub, apa dia al-maghdub? Ghairil maghdubi alaihim. Ini pun bacaan dia kena jaga. Maghdub. Cuba kita baca tuan-tuan. Ghairil maghdub. 1, 2, 3. Ghairil maghdub. Bacaan maghdub itu kita buka iftah. Ingat iftah, ingat mulut kita kena na, apa lagi tadi? Yalah, na, ma, kena jaga tu. He, jangan sebut ho, no, jangan. Mer, bila ustaz ghain tu tebal, masuk tu baru kita jadikan dia sifat yang tebal, sifat yang bergeser pada ghain. Ghairil maghdub. Kalau kita laju-laju memang dia akan jadi mau. Sebab tu ada tips sikit. Tipsnya macam mana? Kita macam sengit sikit. Dia jadilah Arab-Arab sikit kan. Ghairil maghdubi alaihim. Cuba teman-teman. Ghairil maghdubi alaihim. Itu bukan apa. Bila kita baca ini, kadang-kadang kita pergi ke kelas-kelas untuk memperbaiki surah Al-Fatihah. Tapi kadang-kadang ramai tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ustaz yang kita nak pergi tu orang suka. Jadi problemnya kita tak sempat nak semak. Semaklah ramai-ramai. Jadi ramai-ramai itu tak nampak lah mana satu yang kita kurang jelas, kurang sebutan atau kurang dia punya hukum hakam tajwid, kita kena perbaiki. Yang pertama, ingat balik tuan-tuan, kena makhraj. Apa dia makhraj? Tempat keluar huruf. Itu yang basic. Kemudian banyak sikit sifat. Sifat ni dia ada yang berlawanan, ada yang tunggal. Dia licin sikit lah. Tapi dia tidaklah sesusah itu, kerana kita hanya satu huruf, dua huruf, kita hanya melibatkan 2-3 sifat pada satu-satu masa yang kita bincangkan. Contohnya maghdu, huruf ghain sifatnya apa? Huruf dad sifatnya apa? Isti'la. Dia tak banyak. Tapi memang banyak kalau kita belajar satu-satu. Apa dia al-maghdub? Golongan yang dimurkai.
Bila kita baca jalan orang-orang yang Allah, yang Engkau ya Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai alaihim, yang Engkau murkai, yang dimurkai. Siapa dia? Golongan yang disebut dalam tafsir disebutkan Yahudi, Yahudi ya. Kemudian walau di situ pun ada wala. Cuba tuan-tuan, wala. Kalau kita baca tanpa ad-dallin tu kita akan panjangkan tuan, wala. Tapi bila dia masuk kepada wala orang ingat yang panjang dal tu je lah. Tapi walau itu pun terletak pada sifat. Apa dia sifat? Istatalah, dia memanjang. Walau kalau dalam buku-buku lama disebut lidah kita dari tepi, sisi lidah. Walau pun satu teknik juga. Teknik yang boleh memperbaiki. Tapi kalau dah mahir, walau tak perlulah kita pergi sangat. Dia memang sikit saja. Cuba tuan-tuan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuan-tuan nak buat linggu nak buat waladdallin, nak buat ikut tuan-tuan lah. Yang penting jangan sampai tajwid ataupun lagu tu pincang. Pincang ni apa? Lagu tu tak membantu untuk taghanna bil Quran. Maknanya selain lagu taranum lah. Ada tak lagu-lagu yang bukan taranum? Dia bukan lagu taranum, maknanya dia campurkan. Sabah campur hijaz. Tapi jaranglah, biasa sabah campur dengan kurdi. Sedih-sedih tapi ada sikit elemen-elemen sayu-sayu yang tak berapa sedih. Dia macam unik sikit. Ataupun sika dengan hijaz, dia campur. Baik, itu contohlah. Bagi tuan-tuan nak membacakan pada siratal ladzina, kena jaga. Yang pertama, pada kalimah an'amta, jangan baca an'amta. Macam nikmat tu macam sedih, macam nikmat yang asa macam bukan nikmat kan. An'amta, nikmat. Jadi ghairil maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai. Apa dia? Golongan yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawa golongan yang berada pada percayanya kepada mereka akan sesuatu pada diri mereka itu boleh mencabar, dia boleh challenge pada pencipta. Itulah golongan Yahudi. Kemudian dia mempermainkan, kan kita tahu golongan Yahudi ni sangatlah menjadi kekejaman. Israel contoh kan, di mereka pun sebenarnya taklah mengamalkan agama. Mereka banyak memomok-momokkan saja. Waladdallin, apa dia waladdallin? Dan tidak juga pada ad-dallin. Panjang tuan-tuan. Apa tuan-tuan yang panjang tu? Dia punya kesesatan tu memang panjang. Memang tak boleh nak patah balik lah. Jauh kalau nak patah balik. Iaitu golongan Nasrani. Golongan yang kita sebut sekarang ni, orang yang berbangsa yang mempercayai Kristian. Di kalangan mereka itu yang disebut sebagai golongan Nasrani pada zaman Rasulullah SAW. Mereka ini menyembah
menyembah selain Allah. Mereka tidak beriman dan tidak pula berilmu. Kalau Yahudi pula sifat dia ada ilmu. Dia disampaikan nabi-nabi yang begitu banyak, tetapi tidak beriman, tidak kembali kepada kebenaran. Mereka menyimpang. Baik, jadi yang kita baca itulah tuan-tuan selalunya. Dalam surah Al-Fatihah ulang kali kita puji, tasbih, kita sebut sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim. Kita bersumpah, kita menyatakan bahawa kita beriman bahawa Allah SWT penguasa pada hari Yaumiddin. Tuan-tuan terlupa tadi. Yaumiddin itu hari agama. Ad-din agama lah. Apa dia hari agama? Hari di mana keadilan ditegakkan. Hari disebut hari keadilan. Hari keadilan tu hari keadilan tu bukan kat dunia. Bukan sambut hari politik. Keadilan itu bermakna Allah SWT membalas kebaikan dengan sebenar-benar balasan. Al-jaza, pembalasan yang Allah SWT berikan ialah seadil-adil pembalasan. Itu dia. Kita kena beriman. Dan apabila kita membacakan surah Al-Fatihah, antara sisi lain kita akan memperoleh syafaat. Kerana surah Al-Fatihah juga banyak disebut sebagai surah yang memberikan kelebihan pada pengamalnya. Ada orang tuan-tuan, dia melakukan bacaan Al-Fatihah ini tak putus mulutnya. 1000 kali, 100,000 kali, banyaklah fadilatnya. Lain orang, lainlah dapat fadilatnya. Ada yang daripada tak pandai jadi pandai baca Quran. Ada yang kurang rezekinya jadi luas. Itulah surah Al-Fatihah. Kemudian kalau kita tengok secara keseluruhan, surah Al-Fatihah ni dia membuka untuk kita memahami isi kandungan yang lain di dalam Al-Quran. Apa dia? An'amta itu tadi. Kita dah minta dengan Allah. Kemudian kita pun diterangkan Allah SWT tentang apa dia yang disebut orang-orang yang dapat petunjuk, yang dapat jalan yang benar, orang yang dapat nikmat. Antara nikmat paling besar ialah dapat memahami, kemudian mengikuti dan melakukan suruhan Allah. Jadi saya nak kongsikan sikit surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Tuan-tuan saya rasa tahu makna alif lam mim. Surah Al-Baqarah apa dia? Lembu ataupun haiwan yang kita pun nak dekat ni kan. Itu raya korban. Lembu betina. Kalau lembu jantan apa tuan-tuan? Surah Al-Baqarah. Tapi tak ada betina, sebab betina ni besar kan. Dia lebih kategori, dia lebih banyaklah dia punya daging. Tapi tak ada kena-mengena lah. Cuma nak disebut begitu surah Al-Baqarah ini kita tengok ayatnya pun ayat yang paling banyak dalam Al-Quran. Baik, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tu adalah fawatihus suwar, iaitu pembuka surah. Kalau Al-Fatihah tadi Bismillah, itu memang ayat awal dia tuan-tuan. Tak boleh dihilangkan. Surah Al-Baqarah awal ayat dia adalah Alif Lam Mim. Cuma dalam bacaan kita baca dengan contoh ni, kita nak sambung secara wasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu contoh tuan-tuan, tak sampai sangat pun. Baik. Jadi bila kita baca dengan wasal, katalah nafas kita panjang. Jadi kita dalam riwayat kita ini, iaitu apa dia? Kita ni mengikut tariq. Kita pun ada tariqat tuan-tuan baca Quran. Tariqat tu bukan Naqsyabandi yang duk zikir-zikir tu dia. Quran ni pun ada tariq. Apa dia? Kita mengikut tariq Asy-Syatibi. Tariqat ataupun jalan. Riwayat kita riwayat Hafs an Asim. Maknanya dia dirawikan bacaan itu daripada Hafs, daripada gurunya Asim.
tapi dia punya format, cara huraian ataupun ikut dia punya rentak hukum-hukum tajwid yang asas, dipanggil tariq daripada qiraat sab'ah, iaitu qiraat yang 7. Kalau tuan-tuan menghalusi pada bidang itu, bidang qiraat, yang bacanya tiba-tiba jadi wadduhi, itulah bidang qiraat. Jadi dasar pembacaannya pada tajwid yang asas iaitu qiraat yang 7, daripada Imam Ibnu Kathir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Jadi itulah qiraat yang 7, iaitu tariq ataupun melalui format, iaitu Asy-Syatibi. Kalau yang 10 yang kemudian, yang tu advance sikit, yang itu kita panggil tariq Al-Jazari. Format bagi silibus lah kita panggil. Senang cerita, pada pembelajaran silibus Asy-Syatibi itu yang peringkat asas. Dah mahir, kita boleh upgrade kepada tariq yang lebih advance, iaitu Al-Jazari. Ini pun Syatibi pun kita tengah ganting ni tuan-tuan. Baik. Jadi Al-Baqarah ini pada awal saya nak kongsikan pada sampai ayat yang ke-16 lah. Secara kita pergi laju sikit, iaitu pada awal surah Al-Baqarah. Allah SWT menyebutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kita waqaf di situ, ta'annuq. Waqaf salah satu boleh pilih. Boleh Dzalikal kitabu la raib. Tuan-tuan jarang baca raib lah kan? Biasa fi. Boleh pilih nak raib ataupun nak raib fi, salah satu. Lepas tu sambung je, hudal lil muttaqin. Ini Allah SWT bersumpah bahawa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sebarang perkara yang boleh mendatangkan keraguan. Bukan keraguan, sebarang perkara, maknanya apa-apa unsur yang boleh menjadikan kita ragu kepada Al-Quran, iaitu siapa dia? Yang menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa, muttaqi, ittaqa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau disebut haqqa, maknanya yang sebenar-benarnya. Baik, jadi kalau kita bacakan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam ni tak baca, Ustaz Aiman tak baca surah Al-Mulk lah. Nanti kena baca sendiri juga. Rugi pula datang halaqah. Jangan. Kita perlu menghayati dari sudut kenapa kita kena membacakan kalam Allah Al-Quran itu, kerana dia menghilangkan, bukan selain menenangkan, dia menghilangkan apa? Keraguan. Allah ada janji, ini Al-Quran, ini adalah kitab yang tiada la raiba, sebarang keraguan. Dalam Al-Quran itu semuanya pencerahan, semuanya petunjuk, iaitu kepada orang yang bertakwa. Jadi syarat nak dapat petunjuk dari Al-Quran, dia kena bertakwa. Adapun orang-orang yang tak bertakwa kadang dapat daripada Allah SWT petunjuk-petunjuk, tapi orang yang bertakwa akan dapat lebih lagi memahami, kerana dia datang kepada mempelajari, pergi ke kuliah-kuliah, mempelajari ilmu secara tersusun, secara istiqamah. Baik, jadi inilah Al-Quran yang tiada sebarang keraguan. Padanya itu dia tidak menimbulkan salah satu unsur yang menyebabkan ragu. Maka orang-orang yang huda, orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang bagi Allah SWT sebutkan di sini muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Takwa apa dia tuan-tuan? Takut dan berharap. Itu dia punya sifat, ciri-ciri orang yang bertakwa.
Mendekati dengan cara takut. Maknanya kita takut nak buat satu benda yang Allah SWT larang dan tak suka. Baik. Ayat yang ketiga, empat dan kelima. Ini secara umum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, iaitu orang-orang yu'minun yang beriman dengan perkara ghaib. Al-ghaib, bi itu huruf, dengan perkara ghaib. Wa yuqimuna as-salah, dan mendirikan salat. Salat apa tuan-tuan? Salat yang diperintahkan Allah, yang wajib, yang ditambah dengan sunat. Itu menambahkan lagi lah kekurangan yang mungkin ada dalam ibadah yang kita lakukan secara keseluruhan. Perintah yang wajib ditampung dengan yang sunat. Maknanya ada kekurangan. Dan juga dia menjaga daripada kita rasa hilang jemu ataupun rasa tak nak solat. Sunat ni pun pendinding juga bagi perkara wajib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang menginfakkan, razaqnahum maknanya rezeki yang kami bagi kepada mereka. Mereka orang-orang yang menginfakkan harta. Yunfiqun, perkataan asalnya infak, nafaqah. Apa dia nafaqah? Iaitu mengurangi. Jadi tuan-tuan, derma tu sebenarnya maknanya harta kita memang logik berkurang, tapi dikurangi, tetapi Allah SWT menambahi. Apa dia? Menambah ganjaran berdasarkan kepada kita punya keikhlasan. Ni orang kata kalau derma 100, ikhlasnya RM1, dapatlah RM1. Kalau dermanya RM1, ikhlasnya boleh 100. Mungkin tak boleh lah. RM1 je RM1. Baik, jadi amal yang penting kena ikhlas. Jadi itu orang-orang yang beriman. Ayat 3 sampai 5 ini tuan-tuan, kalau kita baca lagi, walladzi, Allah SWT sambung, dan orang-orang yang beriman kepada bima, dengan apa yang diturunkan, unzila ilaika. Ilaika dekat sini tak merujuklah kepada Allah, merujuk kepada siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Muhammad, apa dia? Kitab Al-Quran. Dan juga apa yang disampaikan yang menjadi ilham kepada Nabi Muhammad sebagai sunnah, hadis yang disebut hadis qudusi, hadis nabawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan juga sebelum daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi-nabi terdahulu, kitab Allah yang sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, kemudian suhuf. Antara suhufnya tuan-tuan, suhuf Ibrahim. Suhuf tu lembaran-lembaran. Senang cerita, kitab dia banyak, suhuf dia sikit-sikit, tak jadi kitab. Baik. Jadi wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang yakin akan adanya hari akhirat. Jadi orang yang beriman tuan-tuan, dia spesifik yang diceritakan daripada ayat 3 sampai 5. Orang yang beriman dengan perkara ghaib, mendirikan salat dan menginfakkan harta. Itulah orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman kepada secara generalnya, secara umum kepada Al-Quran, dia percaya, dia beriman, dia mengamalkan, dia mempelajari, mencari petunjuk, dan juga dia tak tinggalkan daripada mengimani kitab yang lain. Maksudnya kitab yang asal, yang tidak diubah, pada Allah SWT menurunkan kepada nabi-nabinya, dan dia yakin akan adanya hari akhirat. Jadi kalau tak percaya hari akhirat tapi percaya kitabnya tuan-tuan, baca Quran tapi tak percaya akhirat. Ada tuan-tuan, bidang ustaz-ustaz ni pun kadang-kadang kalau yang terlalu sangat dengan satu perkara, dia tak secara umum. Kadang-kadang dia khusus dia, tapi dia lupa akan perintah umum. Dia akan
tertumpu pada tidak melakukan menyeluruh. Contoh kalau sedekah je, tapi solatnya tidak. Baca Quran aja. Solatnya lewat, tinggal. Dia tak boleh. Dia kena semua meliputi. Itu yang disebut bersederhanalah. Jangan terlalu melampau sehingga ada yang tak buat, lagi-lagi yang wajib. Kemudian kesimpulan bagi orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah awal ni, ayat 3 dengan 5 diterangkan ciri-ciri dan secara umumnya. Ayat kelima, merekalah ulaika ala hudam mir rabbihim, merekalah ala hudam, di atas petunjuk, ataupun secara tafsirannya, merekalah orang yang mendapat petunjuk. Orang tadi yang disebut sebagai orang yang percaya, yang yakin dengan perkara gaib, mendirikan salat dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, kerana Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada hari akhirat. Duk kita baca Al-Baqarah kita tak tahu makna kan, tapi kita dengar macam faham. Jadi itulah, kalau kita tengok makna, kita belajar dan kita selalu menghayati bacaan dan mengamati apa yang kita baca itu, kita faham, insya-Allah menambah lagi haqqa tuqatih itu, dia mendatangkan rasa nak beribadah seronok. Jadi kita baca Quran pun boleh menghayati. Dia tanya, ustaz kalau baca tu kenapa boleh berlagu sekejap tinggi sekejap rendah? Dia bergantunglah cara pembawaan. Contoh nak dibacanya waktu tu puasa kan, jadi tentang perintah berpuasa, seronoklah kan. Jangan baca sedih. Kalau baca sedih nanti orang ingat perintah puasa ni menyedihkanlah puasa ni. Tak ada. Perintah yang ibadah ni datang dengan keseronokan. Baik. Jadi mereka lah orang-orang yang beruntung, iaitu orang yang mendapat petunjuk Allah, yang ciri-cirinya adalah orang yang beriman bersungguh-sungguh dengan yang disebut dalam perintah syariat, rukun Islam yang 5. Apa dia tuan-tuan? Beriman pula, iaitu syahadatu an la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kemudian Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, dia naik saksi, dia mengakui. Kemudian mendirikan salat, iqamus salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Zakah itu perintah yang khusus. Kalau infak ini umum, tapi konsepnya sama tuan-tuan. Kita memberi. Konsepnya kita mengeluarkan, mengurangkan harta kita, memberi kepada yang tertentu. Kalau infak dia umum. Baik. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kalau kita duk sibuk satu part aja tuan-tuan, kita sibuk solat aja, tapi kita lupa jiran kita tak ada makanan, itu pun menjadi masalah. Ataupun kita lupa kita ni dah lama tak masukkan tabung masjid, kita punya rezeki yang Allah bagi ni kita tak pulangkan balik, ataupun kita tak bersyukur. Jadi itu akan menjadi kita tertumpu pada satu je, kadang-kadang yang lain tertinggal. Takut tertinggal yang wajib, itu yang kita takut. Jadi kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu an'amta, bersyukur, hamba yang sentiasa ingat pada perintah syariat yang wajib. Ada perintah-perintah yang umum dan perintah yang khusus. Kemudian ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Ini saya simpulkannya lah. Innal ladzina kafaru. Ini tentang orang-orang kafir. Dan bila kita baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mereka sawa'un, sama sahaja. Apa yang sama? Mereka ini kalau kita anzartahum, Allah SWT sebut sama sahaja jika kamu berikan peringatan. Am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan
kembali ataupun tidak akan percaya, maknanya tidak beriman kepada Allah. Itu orang kafir. Pada ayat 36 Allah ceritakan bagaimana mereka itu boleh jadi sama je Allah SWT sebut. Kita bagi peringatan ke tak bagi, dia tidak menerima, bukan dengan cara tak menerima, kerana Allah SWT terangkan ayat yang ke-7, ditutupi khatamallahu ala qulubihim. Tuan-tuan kan sebut khatam Al-Quran, betul? Khatam Quran, khatam apa lagi? Majlis khatam kan. Sekarang dah mungkin kurang lah khatam ni. Khatam hafazan. Khatam tu maknanya dia selesai. Selesai tu tak maknanya tutup. Maknanya kalau Quran dia kena ulang semula lah, baca dari awal balik. Khatam di sini maknanya ditutupi. Allah SWT mematerikan, itu bahasa Indonesianya, dipateri, ditutup terus lubangnya pada ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan ke atas pendengaran mereka. Sebab itu tadi sama sahaja, betul? Sawaun, sama sahaja. Kemudian wa ala absarihim ghishawah, dan juga ke atas penglihatan ataupun pandangan. Absar ini umum, pandangan tu maknanya mata hati dia, mata yang zahir, mata yang dalam hati, mata batin dia, ghisyawah, ditutupi, memang dah tak ada can dah nak terima. Walahum azabun azim, bagi mereka itu, dan bagi mereka azab yang besar. Satu diberitakan bahawa azab untuk mereka ini banyak, kerana mereka tetap kekal dalam kekufuran mereka. Kemudian ayat yang ke-8 Allah SWT mula ceritakan orang-orang kafir tadi, ayat yang ke-6 yang ke-7. Orang beriman ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-5. Ada di kalangan orang yang beriman ini, dia seakan-akan dia menyerupai, dia ibaratnya dalam 100 adalah 5, adalah 1 contoh. Dia wa minan nasi man yaqulu, di antara manusia itu ada yang itulah, ada yang tu sebahagian, amanna billahi wa bil yaumil akhir, dia menyatakan bahawa kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhirat. Tapi Allah SWT ceritakan, sebut bahawa mereka ini, kenapa wa minan nas? Sebab nak sebut ni lah, kerana mereka berkata tetapi tidak wa ma hum, sedangkan ataupun tetapi, akan tetapi hum, mereka itu bimu'mini. Wa ma di sini menandakan dia menidakkan akan iman mereka itu. Allah SWT sebut di antara manusia itu ada yang tidak beriman, sedangkan mereka berkata mereka beriman. Dari sudut luaran perkataannya beriman, tapi di dalamnya tidak beriman. Apa beriman? Percaya dan yakin kepada Allah dan hari akhirat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'un ini maknanya, kalimat asalnya khada'a, iaitu perdaya. Jadi mereka ini orang-orang yang disebut mereka ni olok-olok lah, main-main. Dia kata beriman macam kita, dah makan belum? Sebenarnya belum makan. Kita menipulah istilahnya, tak jujur. Jadi mereka ini memperdayakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka sebenarnya memperdayakan Allah dan orang yang beriman, kecuali mereka illa anfusahum, mereka sebenarnya sedang memperdaya diri sendiri. Diri mereka itu sendiri yang sedang
mereka perdayakan. Dia nak perdayakan Allah dan orang beriman. Maksudnya apabila mereka menggambarkan bahawa mereka berjaya mengelahkan apa yang dirancang. Contohnya dalam kalau kita tengok kisah lampau, orang-orang munafik. Inilah dia. Bila Allah SWT ceritakan secara umum, wa ma yash'urun, mereka tidak, orang-orang yang munafik itu tadi, mereka yang memperdaya Allah, mereka sebenarnya tidaklah menyadari perbuatan itu. Allah SWT menyadari setiap hal yang berlaku, hatta dalam hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Kalau kita demam kan tuan-tuan, kita makan ubat. Tapi tidak, ini penyakit ini maradun, penyakit di dalam hati. Mereka itu tidak menerima, tetapi dari mulutnya dia cakap dia beriman, dia tidak menerima iman, tetapi dia menguluk-ulukkan Allah SWT dengan cara mereka melakukan kefasikan, kefasadan dan sebagainya. Nanti disebut dalam ayat yang ke-11. Mereka sakit. Sakit apa tuan-tuan? Penyakit hati mereka tu. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan lagi penyakit yang ada, yang sedia ada, yang dalam hati mereka itu ditambah lagi. Walahum azabun alim. Itulah antara azab-azabnya. Dan bagi mereka juga azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka dustakan. Okey, sampai ayat 11 lah tuan-tuan. Wa idza qila lahum la tufsidu, mereka apabila disebut janganlah kamu buat kerosakan. Allah SWT perintahkan jangan buat kerosakan fil ard. Qalu, mereka berkata apa? Innama, sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat kebaikan. Nampak tak dia punya autarnya tu. Dia berbohong. Dia merasakan Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan. Allah sebutlah dalam ayat yang ke-12, ala innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka itu, bahkan tidaklah mereka itu melakukan kebaikan. Allah menafikan muslihun mereka itu. Bahkan mereka melakukan kefasadan, merosakkan. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak menyedarinya. Itu ciri-ciri orang munafik. Baik, orang-orang munafik ini kita pun tak tahu tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang ada ciri-ciri munafik. Apa dia yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW? Idza haddatha kadzaba, apabila dia berkata, dia tidak mengertikan kata dia itu, maksudnya dia berbohong atas perkataan dia. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, apa dia bila berjanji dia mungkir janji. Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW sebut wa idza tumina, apabila dia diberikan satu amanah, khana, dia mengkhianati apa yang dia diamanahkan tu tadi. Baik. Jadi secara umumnya dalam surah Al-Baqarah awal, Allah SWT bersumpah pada ayat 1 dan 2, rahsia Allah alif lam mim. Banyaklah tafsirannya kalau kita nak tengok, tapi alif lam mim tu antara rahsia Allah. Ayat yang ketiga sampai 5, orang-orang yang beriman Allah nak cerita dari sudut apa yang terkait dengan ciri, perintah dan apa yang disebut sebagai orang yang bersyukur dalam surah Al-Fatihah itu tadi, orang yang beriman yang melakukan perintah Allah, yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-6, 7, Allah bayangkan kepada orang beriman, orang kafir macam mana? Sama sahaja mereka itu kalau diberi peringatan, kecuali diberikan petunjuk. Allah SWT buka hati dia. Allah dah tak khatam dah, Allah tutup khatam tu, tarik balik, barulah diterima, barulah beriman. Wa minan nasi may yaqulu, itu orang yang mula dari sudut Allah SWT nak ceritakan tentang orang-orang yang uluk-uluk, yang munafik,
yang mungkin kita pun kadang-kadang tak sedar kita ada ciri-ciri yang ada pada orang munafik yang diceritakan Allah SWT. Panjang lagi lah sampai ayat 15. Baik, insya-Allah rasanya pada akan datang kita akan sambunglah sudut tadabbur pada surah As-Sajdah. Jadi apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, yang ditambah ilmu tuan-tuan dengan menambah keimanan itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat untuk kita terus mempelajari, memahami apa yang disebut sebagai kalamullah, Al-Quran Al-Karim, kalamullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.